Assalamualaikum warahmatullahi. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahil wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alla wa tarabbana ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Nurul Ain Muhammadur Rasulullah Qurratul Ain. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillah. Baik, alhamdulillah dah sampai ke mana pelajaran kita. 2 bulan kita tak bersama dalam kesibukan dengan bantuan banjir di Kelantan, Temelong, Musa dan sebagainya. Jadi kita muka surat berapa dah? Nafsu mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsu mutmainnah. Baik. Nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Dan kenapa perlu kita proseskan diri kita paling tidaknya berada di tahap mutmainnah ini? Apa makna mutmainnah? Mutmainnah maknanya tenang, tenteram, aman, damai. Itu makna mutmainnah. Kenapa tenang? Kenapa aman? Kenapa damai? Sebab dia telah mengenali Allah, dia telah pemakrifat kepada Allah, mengenali dirinya, dan dia menyerah kepada Allah di atas segala-galanya. Sebab tidak akan berlaku, tidak akan terjadi sesuatu itu melainkan dengan izin Allah. Walaupun nampak manusia yang berusaha yang melakukannya, tetapi ingat,
bahawa manusia yang cuba melakukan itu, ia tak dapat sesuatu pun tindakan daripada manusia itu melainkan dengan izin Allah. Sebab itu, buat macam mana pun, usaha macam mana pun, kalau Allah tak izin, tak jadi. Ya, semuanya dengan izin Allah. Jangan nampak manusia, biar nampak Allah. Soal yang nak buat, soal dilakukan, dia tanggunglah. Kalau yang baik pun dia tanggung, kalau yang tak baik pun dia akan tanggung. Sebab dunia yang kita sedang duduki ini adalah dunia dugaan, dunia cubaan. Bila sebut dunia dugaan dan cubaan, lantak gila. Dia nak buat macam mana, dia nak lakukan apa pun, tapi kalau Allah tidak izinkan, pasti tidak akan terjadi dan berlaku. Benarlah apa yang disebut oleh Allah dalam sumpahannya di dalam Quranul Karim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak akan berlaku satu perkara itu melainkan telah tertulis, termaktub dan telah diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang dilakukan itu pasti dia akan menerima yang akibatnya, sama ada baik ataupun jahat. Nak jahat Allah izin, nak baik pun Allah izin, tetapi risiko kau tangguhlah sendiri. Baik, mari kita belajar tentang apa itu mutmainnah. Ahli nafsu mutmainnah. Jadi proses sebelum mutmainnah ini, pasti orang itu telah pun berjaya berdepan dengan mulhamah. Nafsu mulhamah tadi sungguh pun bersih dan suci, tetapi belum lagi ia sampai kepada kejernihan yang teguh. Baik. Oh, tak ada air bagi ni. Nak buat contoh, payah air tak ada ni. Baik. Kita nak fahamkan apa yang disebutkan dengan kejernihan. Ya, kebersihan, kejernihan, suci, tetapi suci dalam keadaan tak jernih. Nafsu mulhamah dah suci, dah bersih, namun belum jernih. Kita nak tahu jernih tak jernih, kita goncangkan air yang ada di hadapan kita ini. Ini dipanggil air sulim. Ya, tengok, ada kedodok tak? Ada perubahan tak? Tak ada. Makna suci, teguh dan ya, tetap. Kita ambil air masak kat rumah kita yang kita telah botolkan. Cuba kita goncangkan. Apa akan berlaku? Berdodok. Di mana suci tetapi tidak jernih. Sebab itulah bila tidak jernih, digoncang sedikit saja, dicuba sedikit saja, dites oleh Allah Ta'ala sikit saja, dah melenting, dah mula lupa diri, dah mula kita sebut macam-macam. Apalah salah saya? Kenapa sampai hati buat saya macam ni? Itu di antaranya. Ya. Kenapa yang dengki sangat? Panggil bomo pula, panggil itu pula, dia kata, orang sebelah je dengki. Sampai hati ke buat aku macam ni. Baik, semuanya itu tak kena diri punya pasal, tak kena asal usul punya pasal. Kalau kita kena diri, kena asal usul, semuanya dengan izin Allah. Sebab itulah kalau kita telah pun berada di tahap mutmainnah ini, kita tenang. Kita tenang, kita boleh open mind, open heart, redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita fahamkan. Kita redha dengan keputusan Allah. Sebab kalau Allah tidak izinkan, tak akan berlaku. Bawa sikit saja dugaan dan cubaan. Kita tengok bagaimana dalam kisah Seri Mersing, si Damak dicuba, diujinya, hingga sampai ke peringkat dah mati dah penghulu dan anak penghulu. Punya marahnya Pak Malang kepada Damaknya. Last sekali, biasalah, the last should be the hero. Jadi hero ni dia last. Bila mati semua sekali, barulah ketika itu Pak Malang nak serahkan Seri Mersing kepada Damak.
Maka bermadahlah dari ketika itu. Dagang Pak Malang, dagang melimpah. Dagang kami mengkon layu. Dagang Pak Malang, dagang bertempat. Dagang kami hanya tumpang beradu. Kami tak ubah seperti mentimu. Tergolek luka, digolek luka. Jawab Pak Malang, keras sungguh hati damat. Sekeras-keras batu, dengan air lembut akhirnya terhakis jua. Tetapi keras hati damat tak dapat dipujuk lagi. Kalau ia pun, bawalah mersing bersamamu damat. Maka timbullah Seri mersing. Boleh faham tu? Kita nak fahamkan perkataan yang disebutkan tak jernih tadi. Bila tak jernih, suci tapi tak jernih, sikit saja godaan, sikit saja ujian dan cubaan daripada Allah, dah mula melenting. Allah cuba dengan sakit saja, ramai tak semayang. Allah cuba dengan sibuk dengan dunia saja, ramai dah tak jaga jemaah. Mereka menganggap bahawa rezeki itu hanya dengan kerja. Sedangkan kerja kita ini ada 3. Pertama, kerja yang biasa harian kita, keluar pagi balik petang mencari rezeki. Yang kedua, kerja dakwah. Yang ketiga, kerja ibadah. Kesemua ini Allah jaminkan rezeki. Bagaimana disebutkan, kata Nabi SAW, sesiapa yang mengamalkan suratul Waqi'ah, Allah jamin daripada kepapaan. Amal Waqi'ah saja bebas daripada kepapaan. Amalkan sembahyang sunat duha 2 rakaat, bebas daripada kemiskinan. Jaga sembahyang 5 waktu berjamaah, Allah jamin rezekinya. Ramai yang tinggal jemaah, ramai yang sampai tak baca Waqi'ah, ramai yang sampai tak sempat sembahyang sunat duha, hanya sibuk dengan dunia saja. Mereka nampak, mereka anggap bahawa itulah yang mereka patut peroleh. Padahal ya, akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Ingat, Allah jamin orang yang hafal Quran, jaminan dunia, jaminan akhirat. Dunia tak akan apa-apa, tak akan susah. Ada yang mengatakan, engkau tak nak engkau tu hafal Quran, gelap masa depan, nak kerja benda. Hari ini tidak ada seorang pun yang benar-benar menghafalkan Quran hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesusahan. Tidak ada seorang yang belajar pondok, belajar agama, hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Allah jamin mereka dengan rezeki dunia dan akhirat. Apatah lagi di akhirat, mereka memperoleh kejayaan. Neraka pun diharam daripada menjilat tubuh badannya, membakar tubuh badannya. Dan mereka dijamin dengan syurga. Bahkan diberi pula peluang untuk mereka bebaskan 10 keluarga daripada neraka menuju ke syurga. Siapa? Ialah al-hafizin, penghafal Quran. Dah ada belum dalam keluarga kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, golongan ini? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, fikir-fikirlah. Biar ada dalam keluarga kita golongan ini. Penting. Baik, ini dia panggil jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita perlu proseskan diri kita ini untuk berada di tahap nafsu mutmainnah paling kurang. Baik. Jadi mutmainnah ini merupakan nafsu yang dikatakan jernih, teguh, dan apabila nafsu itu teguh dan jernih, tetap
Ya, proses mencapai makrifat dan mencapai hakikat, dan melekat di hatinya sifat-sifat yang terpuji juga, dan tetap pula terkikis daripada kalbunya sifat-sifat tercela. Maka di waktu itu berhak ia mendapat gelaran maqam nafsu mutmainnah. Namanya nafsu mutmainnah adalah permulaan mendapat darjat wali kecil. Ini dah jadi wali kecil. Bila sebut wali kecil ini, mereka telah berada di maqam wali kecil. Dan bila sebut maqam wali ini, orang ini ada jaminan daripada Allah Ta'ala dengan syurganya. Dari jamin dengan syurga. Bagaimana Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai empunya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dengan penuh redha dan meredainya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Allah dah beri jaminan dan kebebasan. Persoalannya kita masih lagi berkecamuk dengan sifat mazmumah, dengan dengkinya, dengan takaburnya, dengan ujubnya, dengan riaknya, dengan sum'ahnya, dengan marah yang tak tentu pasal. Yang hari ini macam-macam Allah dan Nabi telah sebutkan tentang rotan, tetapi perundangan telah mengharamkan rotan. Ya, akhir sekali buat macam mana? Mudah aja. Dalam mengajar anak, ambil tukur, pegang. Sebab rotan tak boleh, ambil gaji. Ambil cak cangkul tu, ambil senapan, baca. Sebab rotan tak boleh, dia kena buat lagu tu pula. Ataupun ambil kursi tu, akak kursi tu, dia kena buat lagu tu lah. Sebab rotan tak boleh, dia kena cangkulkan dengan cangkul tu. Dia kena ajar lagu tu lah. Bahasa tak reti bahasa ni, Allah dah sebut. Allah dah sebut dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut. Bila tak bagi rotan, bagi gergaji lah pula. Nanti saya asal wasak, ya, mengajar anak dengan menggunakan gergaji. Sebab rotan tak boleh. Gaji ke kapok ke, tukur ke, ya, cangkul ke, siko ke, tok atas bau ni. Mulai macam gitu. Tapi kalau rotan tak ada pegang siku atau pegang cangkul. Batang penyapu, batang penyapu boleh, sebab dia tak ada sebut kat situ. Wah, dia kena ajar begitulah. Apa ni? Teruk betul. Di ketika rakyat sedang ditimpa dengan banjir, dibawa pula dengan kepot. Habis anak-anak dara dipeluk oleh pemuda Koreanya, dengan dicium dan dipeluknya. Kepot ke kepong? Takut kepong terus. Mula-mula tu kepot, sebab bukti kepotnya mula-mula malu segan, nak berpeluk dan cium. Lepas tu dia pula sibuk je pergi peluk kawan tu. Tu kepong dah tu. Maknanya dah boleh kepong dah tu. Nampak tu? Terus apa nak jadi dah apa nak jadi. Kalau seorang penyanyi dah tua sampai nak mati pun tak tahu apa lagi dalam penyanyian, dalam nyanyiannya. Rupa-rupanya itulah wawasan Malaysia rupanya. Apa nak jadi? Apa dah jadi? Siapa dia tu? SM Salim. Betul tu. Apa nak jadilah dengan Malaysia ni? Apa jadilah? Wah, akbar. Boleh faham ya? Itu kerana tidak ada apa? Tak ada sifat mutmainnah. Jangan kata nak pergi mutmainnah, mereka hidup dalam keadaan sentiasa amarah, tak proses diri mereka. Ya, apa makna amarah? Suruh dengan melakukan kejahatan. Nampak tak? Jadi kena proses.
proses diri kita ini, nafsu kita ini biar berada di tahap paling kurangnya ialah mutmainnah. Mutmainnah. Kena buang, kena hapus sifat mazmumah dan kena hiaskan hati itu dengan sifat mahmudah. Bila ada sifat ini telah terhias di hati kita, dengan sendiri terhakis daripada keburukan-keburukan kita. Dah mula benci, dah mula tak suka. Hari ini kita masih suka sangat bila tengok ceritanya bersungguh kita dengan lakonan manusia. Padahal itu lakonan manusia. Kenapa kau tak lari? Bodoh betul engkau ni. Kat luar ni. Dia tengok cerita, dia bersungguh, larilah. Yang kawan tu berlakon aja. Debau kau dia. Lepas tu pula pergi berhenti tempat yang sedap. Ikuti sambungannya. Malam besok pun nak fikir balik, nak pergi surau masjid, nak belajar pun. Macam mana kesudahan cerita tu ya? Allahu Akbar, bersungguh. Padahal kena tipu gitu je kita. Habis masa gitu je kitanya. Sampai baca Quran dak, zikir dak, sembahyang berjemaah dak, belajar dak, terpengaruh dengan cerita-cerita lakonan manusia. Allahu Akbar. Ini dia. Ya, bila kita tidak mujahadah betul-betul, nafsu kita berada di tahap mutmainnah. Boleh faham tu? Kita dah digoda dan ditipu oleh dunia ini. Maklumlah belum kenal. Masa mula lahir tu pejam mata, tak nak tengok langsung. Pejam mata. Masa mula-mula lahir itu genggam tangan. Tak naklah apa-apa pun. Masa lahir itu tendang kaki. Tapi bila dah kenal dunia, buka mata, mulalah jadi mata keranjang. Ya. Lepas tu kat tangan pun dah mula buka genggamnya, semua nak digenggamnya. Kaki pun jadi dah mabuk dengan dunia. Sedangkan dunia ini adalah dugaan dan cubaan saja. Jangan sampai kita tertipu disebabkan oleh keduniaan. Kerja punya kerja, sekadar nak dapat wang ringgit, nak hidupkan di dunia sementara saja, nak buat rumah, nak beli kereta. Akhirnya rumah dan kereta tu pun tinggal. Yang kita nak bawa balik, hak wajib kita bawa balik bersama. Allah, kita lupa. Kita kejar dunia, kejar duit. Ya, kita lupa duit akhirat. Sedangkan dalam mengumpul duit akhirat terlalu mudah. Niat saja dah dapat. Niat kebaikan dapat dah. Tapi niat nak pergi kerja gini, boleh duit lagi? Tak boleh. Tapi niat untuk kebaikan dapat tak? Murahnya Allah nak bagi duit akhirat. Belum buat lagi dah dapat. Tapi kita kejahatan, niat saja belum dikira jahat lagi, buat baru dikira. Tengok, itu dia kemurahan Allah berikan kepada kitanya tentang duit akhirat ini, yang kita dapat menebuskan daripada neraka dan dapat membebaskan daripada neraka. Ya, itu dia. Baik, jadi kita kena usaha diri kita ini berada di tahap mutmainnah ini. Dan tahap ini dikatakan wali kecil. Wali kecil. Allah, kita nak jadi wali kecil ni payah. Jangan kata jadi wali kecil, wali nikah pun payah. Kita proses anak kita, perempuan itu anak kita. Tapi orang lain juga yang menikahkan. Apa makna kita sebagai bapa? Yang menikahkan itu wali hak yang dikatakan duduk taraf yang draftnya dalam catanya yang terakhir sekali. Bapa dipanggil wali mujibir. Lepas tu wali akrab. Tiba-tiba hari ni gila kuasa punya pasal. Wali hakim, hak bukan mujibir, bukan akrab tu, sibuk nak menikah anak orang. Ada adik-beradik dia ada, akrab tak ada. Bagilah adik-beradik dia, pak saudara dia, tok dia menikahkan. Kita hadir sudah lah. Kita ni hadir sudah. Daftarkan dia tu je mengikut peraturan undang-undang dunia. Ni kita sibuk sangat. Macam anak kita. Nampak tak? Dia panggil gila kuasa. Gila macam-macam gila lah. Nampak tak? Padahal
Bapak lah perlu utamakan. Ya, bapak perlu utama. Kena panggil mujbir. Lepas tu akrab. Lepas tu last sekali. Hak last sekali itulah oleh hakim. Hak dilantik oleh hakim. Di imam nikah. Ini sebutkan istilah tu imam nikah. Itu dia. Tapi hari ini nampak hak tu yang sibuk. Ya, padahal senang saja Islam ni. Mudah saja Islam ni. Hak tu pun kita tak mampu nak menikahkan. Peganglah tangan bakal menantu kita tu. Baik, berapa orang je lah. Ada anak perempuan? Berapa orang ada? Kena pegang nanti bakal tangan menantu tu. Dia bagi ke orang lain macam mana? Mudah saja. Ni kita sibuk bagi ke orang lain. Biar dia hadir catat tulis saja sudahlah. Dia mendaftar. Ya, daftarkan. Itu peraturan undang-undang dunia. Kalau ikut akhirat tak payah dah daftar-daftar ni. Nikah cukup lah. Ya, aku terima nikahnya sah taklah. Tapi peraturan undang-undang dunia. Nak surat. Itulah yang menyusahkan, yang menyebabkan macam-macam hal yang terjadi dan berlaku. Baik. Jadi disebutkan sini, kita kena usaha sedaya upaya kita proseskan diri kita ini supaya menjadi insan yang betul-betul jernih, teguh. Dan bila kita dah proses, kita dah capai maqam makrifat, dah kenal Allah, di ketika itunya hati kita dah mula terhias dengan sifat-sifat yang terpuji, dan hati kita terhakis dan terkikis daripada sifat-sifat tercela, maka di waktu itu berhaklah kita mendapat gelaran dengan mutmainnah. Dan bila kita berada di tahap mutmainnah yang tenang dan menenangkan ini, maka nafsu inilah ya yang dikatakan permulaan wali, yang dapat jaminan daripada Allah Ta'ala. Bagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli. Tu tak ada dalam Rumi tu. Tolong penuhkan yang tercicir. Fadkhuli jannati tu. Fadkhuli fi ibadi. Fi ibadi tak ada tu. Hak Jawi rasa cukup penuh. Hak Rumi ada ketinggalan. Ya, fadkhuli fi ibadi. Fi ibadi itu tak ada. Itu tambahkan. Apa tu tambah sekali lagi, wadkhuli. Jannati ada, wadkhuli tak ada. Itu dalam buku Rumi. Tolong isikan dan tolong penuhkan. Boleh pahala tu. Ini masalah pencetakan. Artinya, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah pada Tuhan engkau sambil berhati sukaria serta diredai Tuhan, maka masuklah olehmu dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah syurgaku. Makna penuh, tapi perkataan Arabnya yang tercicir. Sifat-sifat kejernihan yang hasil daripada, timbul daripada mutmainnah ini. Ini kita nak fahamkan. Sifat-sifat kerohanian yang timbul daripada benih yang wajar lagi comel ini, iaitu mutmainnah ini, ialah bahawa dapat dirasa dalam hati sendiri. Dapat dirasa dalam hati sendiri oleh orang yang mempunyai mutmainnah ini, ya, oleh orang yang berjaya mencapai maqam nafsu mutmainnah itu, iaitu sifat-sifat antaranya murah hati dan tak lekat wang di tangan kerana bersedekah. Dia akan gunakan, ada di tangan saja, dia akan gunakan dan memanfaatkan untuk jadikan saham akhirat. Dia akan derma, dia akan sedekah. Ya, sebab biar tak nampak di mata, tetapi tersimpan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ada sahabat yang kaya raya, tetapi dia saat matinya, kain kapan nak mengkapankan tubuhnya tak cukup. Tarik ke kepala, kaki nampak. Tarik ke kaki, kepala pula nampak. Sedangkan mereka terkenal dengan saudagar yang kaya. Digunakan wang ringgit mereka, harta benda mereka fi sabilillah.
Ya, kita hari ini Masya Allah kenderaan banyak, tapi tak datang juga ke surau. Bukan tak ada kenderaan, ada ke surau tak datang, ke masjid tak datang, berjiran dengan masjid surau tak datang. Tetapi bilalah berlaku kematian keluarga kita, anak beranak kita, ketika itulah sibuk nak cari orang surau. Bila orang surau tak pergi, kecil hati. Yang kita buat tak tahu saja panggilan, seruan azan 5 kali sehari dipanggilnya, tak datang-datang pun. Bila berlaku kematian, sibuk baru datang kita. Datang nak minta tolong, bertahlil, semayang-mayang. Orang tak hadir, orang tak pergi, kita kecil hati konon-kononnya. Dipanggil tak datang. Yang kawan ni dipanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari semayang, mari menuju kerjaan, ada je. Allah. Inilah orang yang tak kenal diri. Boleh faham? Orang yang tak kenal diri. Allahu Akbar. Dengan sebab itu penting. Dia akan jadi insan yang murah hati, dia akan menolong, membantu, menjadikan kebajikan-kebajikannya untuk bekalan akhiratnya. Ya, tak lekat wang di tangannya, dia akan jadi orang yang insan yang murah hati, membantu dan menolong ya kepada orang yang memerlukan pertolongan dan bantuan itu. Ya, apalah sangat wang dunia ini. Ya, taruh banyak-banyak pun tinggal juga boleh kat orang. Boleh ke anak, mungkin anak pun tak dapat, orang lain dapat. Ya, sebab itulah kita kena gunakan wang ringgit yang ada dengan kesempatan yang telah diberikan di dunia yang penuh dengan dugaan dan cubaan ini. Walau mambang apa yang datang pun, ingat balik dunia ini adalah cubaan. Sama ada mambang air, mambang api, mambang angin, ya, apa saja mambang yang datang itu, bilang saja cubaan. Tidak ada betul-betul pun. Selagi kita nama hidup di atas dunia ini, dan dunia ini adalah dunia dugaan dan cobaan. Persiapkanlah diri kita. Yang kedua, bila dah kita proseskan diri kita berada di tahap mutmainnah ini, dia akan lahirlah, ya, dia akan lahir sifat-sifat yang keduanya, yang diri sendiri akan merasainya, ialah tawakal yang benar. Tawakal yang benar. Bayangkanlah bagaimana yang berlaku baru-baru ini, ya, bangunan sekolah 4 tingkat hampir tenggelam. Ya, bayangkanlah. Bangunan 4 tingkat hampir tenggelam. Sedangkan sebelum ini tak pernah terjadi dan berlaku pun. Nak jelaskan bahawa kedahsyatan, ya, Allah boleh lakukan apa saja, bila-bila masa saja, di mana-mana saja. Sebab itulah tempat yang berlaku banjir, ya, orang dah standby buat persiapan, dan biasa dah banjir, tak banjir pula. Tapi tempat yang tak banjir, banjir. Itulah kuasa Allah, dapat mengatasi segala-galanya. Dan di hospital pula dengan kejutan tuan guru yang kronik dan kritikal, dah berada dalam keadaan orang panggil sedar tak sedar, yang mana doktor telah menggunakan sedaya upayanya untuk dia betul-betul rehat dan tidurnya. Diberikan suntikan yang dos yang tinggi. Tiba-tiba sampai waktunya bangun dan semayang. Lepas semayang terus pingsan. Masuk waktu pula semayang. Lepas tu pingsan. Masuk waktu pula semayang. Lepas tu pingsan. Jam 3 pagi pula bangun pula semayang. Lepas tu pingsan. Itulah rutin yang berlaku, yang menyebabkan para doktor, jururawat dan misinya pening memikirkan. Tak payah pening. Tak payah pening, sebab kekuatan rohaniah ini perlu dibina. Orang sakit tapi angin go gendang, cuba pergi gendang kat dia, bangun bersilap lalu. Lepas habis mati go gendang tu, kebah dah. Gendang balik pula, bangun pula dia. Dia panggil angin silap. Begitu juga orang angin buah. Sakit ni duduk hospital ni, pergilah kawan dia melawat, mula buah aja. Lepas tu bangun duduk cokoh macam orang sihat. Kawan dia pun minta diri nak balik. Kebah balik dah.
Macam Haji Bakri. Murni datang. Sehat terus. Cikgu murni punya pasal. Tengok semua ni. Haji demam. Boleh faham tu. Itu dia. Film ni hebat. Dia buat cerita tu ada je. Ya. Jadi kita nak fahamkan perkara ini. Maknanya dalam keadaan dia tu koma, tapi pop sampai waktu je rutin harian dia, kekuatan rohaniah dia sembahyang. Lepas selesai sembahyang, insan balik. Allahu Akbar. Itulah. Jangan dengar saja. Kita kena proses diri kita. Ini masuk hospital 3 bulan. 3 bulan dah tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Masuk hospital. Doa lah ya dah sembahyang. Baik, dalam kitab fiqh kata apa? Sakit macam mana pun tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, dengan kepala dan kelipan mata dan hati akhirnya. Allahu Akbar. Ni ada yang tak pernah tinggal semayang, tiba-tiba masuk hospital, terus tinggal semayang. Banyak dalam lawatan saya ke hospital Temeluk. Ramai kita jumpa Pak Imam, Ustaz yang terlibat dengan sakit di hospitalnya. 3 bulan dah tak semayang. Apa tak semayang? Sejak terlantar di hospital, Allah kata. Sebelum ni tak tinggal pun semayang. Ini berat. Sebab itulah selagi seluruh hospital yang ada kat Malaysia yang disebutkan sebagai negara Islam ini tak ada seorang ustaz untuk betulkan doktor, untuk betulkan misi, untuk betulkan pesakit dengan agama, selama itulah kita berada dalam dosa. Kena wujudkan. Dekat hospital kena ada seorang ustaz. Kalau doktor boleh ada ramai, kalau misi dan jururawat boleh ada ramai, kenapa ustaz tak ada kan untuk perbentukan doktor, misi dan pesakit-pesakit? Setiap tindakan nak buat, tanya dulu bagaimana pandangan agama. Ini sibuk sekali. Allahu Akbar. Sibuk sekali. Sebab itu kena faham balik. Islam ada batas-batasnya. Islam ada kaedah-kaedahnya. Bila kita melanggar batas-batas Islam, kita berdosa. Kita berada dalam keadaan haram. Dan kita bakal berada di dalam neraka dan dibakar di dalam neraka. Sebab itu penting untuk kita fahamkan perkara ini, biar kita tawakal yang benar. Ya, tawakal yang sungguh-sungguh. Dan yang tiganya bersifat dengan sifat bijaksana. Bila orang telah berada di tahap mutmainnah, dia akan jadi insan yang bijaksana. Dia tak akan nampak lagi dunia ini, melainkan dia akan nampak akhirat. Sebab akhirat lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dan lebih utama. Akhirat lebih kekal. Sebab itulah apa yang dilakukan ialah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Hari ini kita buat untuk dunia. Kita buat untuk dunia. Tu pun masih lagi merungut. Padahal dalam peti dia, kalau buka peti air penuh. Ikan dah jadi batu, ayam dah jadi batu, daging dan udang telah jadi batu. Masih lagi nak akan benda. Padahal buka peti tu macam-macam ada. Dia tanya lagi nak akan pula. Kau kat rumah lagu tu juga. Dia boleh tanya lagi nak makan apa lah. Padahal buka peti tu macam-macam tu. Nampak tu? Allah. Sebab tak bijak. Padahal bukan susah pun. Ya, kena jadi orang yang bijak. Jangan asyik masak yang sama saja. Dia akan puas. Macam-macam boleh buat. Cuba fikir. Dan cuba buat menu sendiri. Cuba fikir, cuba buat menu sendiri. Ini kadang-kadang kita nak Allah, asyik singgah, asyik gula, asyik asam pedas je. Macam-macam boleh buat. Bukan susah pun. Cuma bijak, jangan campurkan darat dan lauk. Kalau seafood. Kalau darat dah
darat. Itu faktor kesihatan. Itu faktor kesihatan. Kena jaga juga. Ya. Kalau masak yang darat, jangan campur dengan yang laut. Kalau masak yang laut, jangan campur dengan yang darat. Jangan fikir sedap di mulut. Ya, kita nak sedap di mulut dan membawa kesihatan, menjana kesihatan. Dan ingat balik bahawa punca segala penyakitnya disebabkan oleh keturunan hanya 20% saja. Yang paling ketaranya penyakit itu berpunca daripada pemakanan dan minuman dan pola tidur yang tidak betul. 3 faktor ini yang paling besar sekali. Minuman, makanan dan pola tidur. Kena betulkan balik semula. Itu punca yang utama. Keturunan 20% saja. Faktor keturunan. Kalau keturunan ada kecil mana? Sikit sangat yang faktor keturunan 20% saja. Jaga pemakanan, jaga minuman, jaga pola tidur kita. InsyaAllah selamat. Ini air kotak, air kotak, air kotak. Air kotak tu bahan pengawet yang paling tinggi. Kalau orang minum air kotak, kecek balik. Manis yang ketinggi. Sambat air kotak yang sebut air matahari, air teh, air apa saja. Yang kotak tu memang dia ada bahan pengawet dan menyebabkan jadi tinggi sangat. Apatah lagi jenis jeruk-jeruk yang pakai ibu. Jeruk-jeruk yang pakai ibu tu, itu membahayakan. Ya, ibu jeruk. Suka sangat kita ni makan yang jenis macam tu. Akhir sekali kita mengundang penyakit. Ya, kita mengundang penyakit. Baik, biar kita bijak. Bijak dalam menggunakan kehidupan kita untuk kesihatan sementara hidup dunia ini. Kerana kalau tak sihat, menyebabkan ibadat kita pun tak akan jadi sihat. Sebab kesihatan ini merupakan mahkota yang sangat penting. Badan sihat, ibadat kita pun dia akan jadi sihat. Kalau sakit, ibadat pun tak bermaya. Sebab tu kena bijak. Ya, bijak. Mutmainnah ini bersifat ya arif dan bijak. Ya, arif dan bijak. Yang keempat, kuat beribadat. Kita kuat ibadat ke kuat makan? Kuat makan, kuat tidur, kuat buat. Ibadat lemah. Tak jadilah. Biar kuat ibadat. Bangun sembahyang malam. Sebab itu Imam Ghazali sebut, kalau orang tu tak sanggup bangun sembahyang malam, sekurang-kurangnya habiskan 13 rakaat, ya, maka orang itu sebenarnya sakit. Dan orang yang sakit, orang yang tak sanggup bangun sembahyang malam, walaupun badan dia sihat. Dan orang yang sihat, orang yang sanggup bangun sembahyang malam, walaupun dia sakit, sebenarnya dia sihat. Jadi kitanya duduk kategori mana? Orang sakit tak sedar kata dia sakit, duduk berasa sihat. Itu dia. Tidur sedar, tak bangun sembahyang malam untuk bertahajud, berdoa, mengadu kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia. Sebab apalah ada pada manusia. Allah tersebut apa-apa hal pun minta dengan aku. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Masalah rumah tangga ke, masalah suami isteri ke, kalau isteri yang bermasalah bangun tengah malam, berdoa, biar bunyi. Bukan doa tak bunyi. Ni kita doa ni tak bunyi, duk sosek bunyi tak. Cuba bunyikan doa. Ya Allah, dah puas aku jalankan berbagai-bagai usaha dan ikhtiar untuk lembutkan hati suami aku ni. Kau ubah perangai dia. Malahnya dia sembahyang, malahnya dia ke masjid dia surau. Naknya aku kalau suami aku ke masjid surau. Ya Allah, aku tidak mengadu pada orang lain melainkan padamu saja. Ya Allah, buruk baik pun dia suami aku. Sebab begitu, ni tak bunyi kena sosik-sosiknya. Kalau dia bangun ketika itu, terdengarlah apa yang kita minta, tersentuh hati dia, tersentuh. Begitu juga si suami bangun berdoa, ya Allah, betapa kerasnya hati istriku, susah nak ditegur dan diajar, kan lembutkanlah hatinya ya Allah. Sebutkan, biar bunyi. Dia bangun ketika itu, dia tersedar ketika itu, mendengar doa-doa kita, dia sentuh hati dia. Anak-anak kita begitu juga. Ini doa tak bunyi. Macam mana doa tak bunyi?
Menangis je bunyi. Sosek je. Dia orang tak bunyi. Biar berbunyi. Itu dia. Jangan minta dengan orang lain. Yang kita sibuk duk cerita ke orang lain. Akhir kali kita buka bekun di dada. Kata orang, kita buka ya kelemahan kita. Yang kita bercerita tu hal siapa? Hal suami kita. Yang kita bercerita hal siapa? Anak kita. Yang kita bercerita tu rupa-rupanya musuh bertepuk tangan dia padang muka engkau. Sebab itulah mengadulah kepada Allah. Allah suka. Allah nak dengar. Allah nak sangat kita mengadu kepadanya. Ni kita mengadu kepada manusia. Jangan mengadu kepada manusia. Dia mengadulah kepada Allah. Dia kuat beribadat. Bangun malam, apa saja sebut. Apa masalah? Sebut, cerita kepada Allah. Jangan cerita kepada manusia. Ni kita suka bercerita kepada manusia. Apa kita dapat? Akhirnya malu dapat. Ya? Ceritalah kepada Allah. Yang kelimanya ialah syukur yang benar. Apabila dah kita memiliki nafsu mutmainnah ini, kita jadi insan yang bersyukur dan syukur yang benar. Bukan syukur dengan lidah saja sebut alhamdulillah tak. Ya, kita benar-benar buktikan dengan taat, dengan patuh perintah Allah, dengan laksanakan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kita buat, kita akur. Itulah dikatakan syukur. Di antara syukurnya ialah kita zahirkan. Ya, zahirkan kesukaan kita dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita buat segala apa yang Allah perintah, kita tinggal apa yang Allah larang. Itu salah satu daripada kategori insan yang bersyukur. Barulah Allah azidannakum, tambahkan lagi nikmat kita. Kalau tidak, Allah tidak akan tambah. Sebab janji Allah, bila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Ini tidak. Sebab itulah kita tengok dalam mangsa banjir baru ni, hari pertama, kedua kita pergi, memang menitis air mata. Dan bila kita pergi kini, kita rasa sedih balik. Sedih macam mana? Sedih apabila pakaian yang dibawa dibuang begitu saja. Ditimbun-timbun dan dibakar. Ya, diwakar-wakar dan sebagainya, tak dipedulikan lagi. Allah, tak diambilkan lagi. Dah mewah dah dengan pakaiannya. Ya, mewah dengan pakaian, mewah dengan minuman, mewah dengan makanan, dengan biskut. Yang mereka nak hari ni rumah. Sebab itulah kita turun, kita bina rumah. Ya, kita bina rumah, kita baiki rumah, kita bina rumah, kita baiki rumah. Ya, ini yang kita turun last ni. Dan 2 hari lagi akan turun pula ke tempat yang lain pula untuk kita sama-sama bina rumah. Di samping yang kumpulan apa ni, buat boring, terboring di kawasan yang tak ada air, diboringkan untuk memudahkan. Ya, ini penting. Ya, penting. Masa banjir baru ni, masya-Allah, dalam air tak ada, api tak ada. Ketika itulah kita bawa generator sendiri dan kita buat boring, dan di situlah kita agak-agakkan dan bagikan air. Seronoknya mereka. Ya. Baik. Kita jumpa macam-macam lah. Ada yang tidur kat wakaf, tak balik-balik. Ada yang tidur kat dengan tangga, sebab rumah mereka dah hanyut, tangga je ada. Ya. Bukan tak nak balik, tapi rumah dah tak ada. Tu kat wakaf-wakaf. Macam-macam. Ini dia. Kita pergi pula dekat Temelung, Tumi Langgang sekali, pondok-pondok dan sebagainya. Dahsyat juga. Dekat dengan Pekan pun dahsyat tahun ni. Ya. Dahsyat. Hingga sampai orang Temelung kata apa? Sepanjang kami duduk kat sini dah 50 tahun, tak pernah. Inilah yang paling dahsyat. Dah lah tenggelam lama pula. Berminggu-minggu air bertahan lama surut. Allahu akbar. Lamanya. Ya. Baik, ini punca manusia juga. Sebab Allah dah sebut berlaku kerusakan disebabkan oleh tangan manusia. Buat lebuh raya, jalan air tak ada, ataupun tak padan dengan salurannya. Maka itulah jadi mangsanya manusia. Ya. Buat lebuh raya, tambung, buat kalbok. Sepatutnya buat jambatan, bukan kalbok. Ya, akhir sekali yang menyebabkan sebab.
Ya, air tak boleh nak itu dengan lawasnya, berlakulah bagaimana yang berlaku baru-baru ini. Ya, cepat naik, lambat surut. Di Kemamang pula tembok-tembok ditambung, dibuat tempat peranginan, tempat laluan air sungai kita tambung. Itu di Kemamang. Tambung, akhir sekali air tak lawa, jadi sebor, menyebabkan berlaku banjir. Sepatut sungai lagi jangan ditambung-tambung lagi. Ya, laluan dia saat ni kena buat, jangan tak buat. Kecil-kecil menjadi kawan, bila dah besar hang baru tahu. Habis rumah, habis bangunan, dipukulnya, ya, dibawa arusnya. Baik, biar jadi insan yang benar-benar syukur. Dan yang keenam, redha pada segala hukuman Allah. Apa saja Allah putuskan, kita kena redha, jangan tak redha. Apa saja hukuman yang Allah putuskan, kita kena terima. Sebab hukuman yang Allah putuskan itu yang terbaik. Sebab dia yang buat kita, buat segala-galanya, maka dia turun peraturan dan undang-undang. Jangan cuba kita melawan dan mengubah lagi. Redhalah segala keputusan Allah. Ini tidak banyak alasan, macam-macam alasan, itu dan ini dan berbagai-bagai lagi. Yang ketujuh, takwa yang benar. Yang ke-8, dan lain-lain lagi daripada sifat-sifat hati yang wajar lagi terpuji. Biasanya orang yang mencapai martabat ini, ya, tetapi tidak termestinya akan zahir padanya itu, yaitu karamah-karamah yang luar biasa, mendapat ilmu yang tak payah belajar. Tak semestinya. Bila orang itu berada di tahap mutmainah, tak semestinya zahir karamah-karamah dia. Tak mesti dia saat ini dapat ilmu yang dikatakan ilmu laduni yang tak payah belajar, tak belajar. Tak semestinya begitu. Ada begitu, ada yang tidak begitu. Kerana ia dapat mengesan rahsia-rahsia daripada Lauh Mahfuz. Syurga untuk orang golongan ini terjamin. Kerana mereka ibarat emas 7 yang bermutu dan lebih mahal daripada nilaian nafsu-nafsu yang lepas. Kalau nafsu yang lepas terlalu rendah nilaiannya, apatah lagi amarah yang paling teruk sekali. Ya, lawamah dah bagus sikit, mulhamah dah paling bagus. Kemudian mutmainnah, jaminan daripada Allah sebagai insan yang dikatakan hamba-Nya, dan Allah bebas untuk masuk mana-mana syurga. Jadi kita kena usaha diri kita sekarang berada di tahap ini. Ya, nafsu yang tetap bernilai dan terjamin dengan syurga, bagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Quran yang kita baca tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu. Wahai ampunya jiwa yang tenang. Ya. Yaitu dialah yang wajar menerima jemputan syurga Allah. Kalau kita ni tak tahulah. Sebab apa? Sebab hari ni kita jauh dengan Allah. Dah lah jauh dengan Allah, mabuk pula. Sampai nak ketuk-ketuk pintu Allah Ta'ala. Berbeza orang sufinya, dia tak sebut begitu, dia sebut lain. Orang sufi sebut, Tuhanku, aku tidak layak untuk ke syurgamu. Itu orang sufi, orang hati bersih. Tapi orang hati tidak bersih, Tuhanku, pintumu ku ketuk. Itu dah biadab dah. Biadab dah tu. Sampai pintu Tuhan pun dia nak ketuk-ketuk kan. Kacau betul lah. Ini pula. Andainya aku pergi dulu, ku tunggu di pintu syurga. Amboi, Islam pun tak nak tunggu pintu syurga. Kau kering. Ini dia. Ya, amal ibadat pun tak, Islam pun tak nak tunggu pintu syurga. Mabuknya dengan asmara dan sebagainya. Tak pakar tu. Ya. Sebab itu orang sufi dia lain. Orang sufi dia sebut, Tuhanku, aku tidak layak untuk ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu.
Kau ampunkan dosa-dosaku bagaikan pepasir. Banyaknya dosa kita. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dari segala dosa. Itu orang sufi, orang hati yang bersih. Begitu sebutan mereka. Ya, berbeda dengan orang hati yang kotor, yang berkecamuk, bergelombang dengan dosa ini. Nak ketuk itu Tuhan. Mati ke hidup dah dia. Tuhanku, pintumu ku ketuk. Mati ke hidup Tuhan. Penyanyi lagu tu Zubir Ali. Hidup lagi ke? Mati dah. Nak ketuk itu Tuhan. Samseng nampak. Boleh faham? Itu memang tak betul itu, tak boleh. Ya. Sebab itulah orang yang berada di tahap mutmainnah ini, mereka dikatakan layak menerima jemputan Allah Subhanahu wa taala. Wajar menerima jemputan Allah taala dengan syurga-Nya. Sebab hati mereka dah bersih, jiwa mereka dah bersih, dah jernih, betul-betul je jernih. Tidak macam mana kita tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam timbul. Hak bimbang sekali tenggelam terus tak timbul-timbul. Itu dia. Janganlah, usahalah biar kita sentiasa menjadi ahli masjid yang sentiasa beribadat dan bertaubat. Jangan kita menjadi ahli yang mengikut nafsu, yang dikatakan nafsu ammarah dan nafsu mulhamah dan nafsu lawamah ini. Ya, sekurang-kurang kita usaha diri kita berada di tahap mutmainnah, dan mudah-mudahan kita akan mencapai kemenangan yang sebenarnya dunia dan akhirat. Kalau boleh, dan teruskan lagi mujahadah, lawan dan bersihkan perjalanan kitanya ke tahap yang dikatakan radiyah, mardiyah dan kamilah. Itulah ya, proses perjalanan nafsu kita yang perlu kita kena bersihkan dan jangan dikotorinya. Bila kita mengotorinya, maka dia menghadap Allah dalam keadaan hati tidak tenang. Pasal jiwa dia gelisah. Kenapa gelisah? Sebab roh kotor, nafsu kotor, akal dia kotor. Siapa yang mengotorkan? Kita lah. Jadi bersihkan balik, sucikan balik. Ya, sucikan balik, bersihkan balik. Biar kita benar-benar menjadi hamba Allah. Bagaimana matlamat yang Allah hantar kita. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin, aku tidak jadikan manusia melainkan beribadat. Sebab itu jangan takut dengan masalah. Memang dunia ini tempat masalah, dan kita telah disebut oleh Allah sebagai khalifah. Bila sebut khalifah, selesaikan masalah yang berlaku. Soal selesai tak selesai itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Kita buat dulu, dah selesai datang pula masalah. Biasa, sebab kita duduk di dunia yang penuh dengan masalah, dunia dugaan, dunia cubaan. Nak cari tak ada masalah, tak akan jumpa selagi kita bergelar hidup di atas dunia. Kita akan bertemu dan berdepan dengan masalah demi masalah demi masalah. Dah kita sebagai khalifah, atasilah, ya, jalanilah tugas kitanya untuk benteraskan masalah ini. Soal datang lagi, itu dah menjadi lumrah hidup di atas dunia. Yang Allah sengaja lakukan perkara itu nak bagi pahala, nak akad maqam kita, nak gugurkan dosa kita. Jadi jangan kita peras, jangan takut, jangan merungut dengan masalah yang terjadi dan berlaku. Ya, tak ada kerja pun masalah, ada kerja pun masalah, tak kahwin pun masalah, kahwin pun masalah. Macam Ali tu tak kahwin, masalah juga. Itulah. Kahwin pun masalah juga. Jadi dunia ni tempat masalah. Yang penting kenalkan diri kita ni. Kita siapa, nak ke mana. Ya, bila kita nak kenal diri kita, insya-Allah kita akan jadi insan yang makrifat. Bila makrifat tak apa. Ni kita tak kenal diri kita ni, itu jadi masalah. Ya, tak kenal kita duduk di mana? Di bumi yang penuh dengan dugaan dan cubaan. Di dunia yang penuh dengan ujian, bukan betul-betul. Sebab itulah buat umur macam mana pun tinggal. Tetapi yang pentingnya buat hak kita nak bawa. Rumah hak kita nak duduk selama-lamanya. Ya, bekalan yang kita nak bekalkan itu. Perjalanan yang sangat jauh, nak pergi jauh, bekalan tak
tak cukup. Dah bila nak cukupkan? Bila nak cukupkan ni? Dah habis masa dengan bazir saja. Dengan tengok TV, lakonan manusia. Pada gitu kitanya. Tak ada nak baca Quran, tak ada nak belajar, tak ada nak berzikir, tak ada nak sembahyang sunat dan sebagainya. Nak bangun malam, tidur pada depan TV. Tidur pada depan TV. Tak nak tidur dalam bilik dah penuh bertukung kat luar tu. Lawah dia kata. Sampai tidur depan TV, doa-doa pun tak baca dah. Tuan tidur, TV tak tidur lagi. Tersedar tengah malam, TV tak tutup pun. Bangun-bangun paginya buka TV. Bangun buka TV. Habis gitu je masa kita. Ya, kita yang buat diri kita jadi celaka dan jauh dengan Allah. Kita yang buat diri kita jauh dengan Allah. Kita yang buat anak-anak kita jauh dengan Allah. Kita yang buat isteri kita jauh dengan Allah. Jadi jawablah anda, ya, sebelum anda dipersoalkan oleh Allah yang akan nanti. Mudah-mudahan kita dapat mencari jalan atasi dalam perkara ini, ya, untuk kita selamatkan di hari disebutkan yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat satu hari yang tidak ada guna lagi harta dan anak-anak, melainkan orang yang balik menghadap Allah dengan hati tenang. Dan mari kita menenangkan hati kita. Dan cara nak tenang hati kita, sekurang-kurang kita berada di tahap mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua akan mencapai maqam ini. Amin. Baik, ada soalan? Tak ada soalan. Hai, senang mengajar, tak ada soalan. Boleh faham ke tak faham ni? Dia dua je. Kalau tak ada soalan, sama ada tak faham langsung. Baik, amin. Auzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa hassin akhlaqana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.